Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat datang untuk kelas Mathematics in Engineering. Jadi kita akan memulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minggu lepas kita dah masuk kepada introduction berkenaan dengan matrix. Introduction ni banyaklah teori dia di mana kita kena tahu ciri-ciri matrix tu macam mana, bentuk dia macam mana. So determine size ni kita dah discuss minggu lepas, baris darabkan dengan lajur ataupun kolom darabkan dengan row. Di mana kolom kita anggap dia sebagai paksi Y dan row adalah baris di mana baris adalah paksi X. So baris darab lajur ataupun row darab kolom. Row darab kolom. Row adalah baris row macam melintang paksi X. Row adalah paksi X. Kemudian kita juga dah bincang berkenaan dengan mencari nilai-nilai dalam matrix. Kita panggil dia matrix IJ. Matrix IJ di mana kita baca dia I sebagai row dan J sebagai kolom. Kalau A, kita panggil dia sebagai matrix A. Jadi matrix A pada row 3 pada row 3 kolom 2. Jadi pada matrix A row 3 kolom 2, maksudnya row 3 kat sini, kolom yang kedua. Nombor dia adalah nombor 9. Ini kita pun dah belajar cari nilai-nilai dia lah, kita keluarkan sahaja. Kemudian ada juga yang kita kena buat sedikit operation tambah atau tolak atau letak kuasa 2 jawapan tu. Jadi itu semua teori matematik matrix. Dan kita juga dah belajar berkenaan dengan jenis-jenis matrix yang ada dalam subtopik kita. Cumanya yang saya ajar ni lebih detail lah, ada banyak. Dan saya dah ubah kat sini. Saya dah ubah jadi complex and column matrix. Yang ni. E tadi. E yang minggu lepas tu. Complex and column matrix. Kemudian banyaklah ada benda kat sini, cumanya skew simetrik dengan simetrik ini berbeza. Kalau skew simetrik ini dia punya diagonal dia kosong. So kalau kita tengok matrix O ni, diagonal dia kosong, ni diagonal, kita panggil dia diagonal. Dan dia simetrik juga, cumanya simetrik dia bernegatif. Negatif 3 jadi 3 ataupun 3 jadi negatif 3, dia akan dia akan bersimetrik lah. Faham Maksudnya skew simetrik ni adalah yang simetrik tapi diagonal dia kosong dan dia punya simetrik dia adalah negatif. Tapi kalau simetrik ni, diagonal dia tak kisahlah, diagonal dia nombor biasa, apa-apa nombor tak kisah. Cumanya nombor yang simetrik tu semua kena sama. Kalau negatif, negatif. Kalau positif, positif. Semua kena sama. Yang ini simetrik biasa. Cermin cermin. Jadi diagonal tu adalah sesuatu yang kita panggil dia serong macam ni. Ini diagonal Diagonal adalah serong. Kat sini juga ada diagonal matrix yang sangat penting yang kita kena ingat. Diagonal matrix ni adalah kat sini awak boleh tengok J, matrix J. Nombor diagonal sahaja ada. Tapi nombor selain daripada tu semua kosong. Sini kosong, atas bawah kosong. Diagonal sahaja ada nombor. Nombor ni tak kisah nombor apalah. Ini semua teori. Kalau K, diagonal dia semua nombor 1 adalah matrix identity. Identity ni semua nombor 1 pada diagonal. Kalau L ni diagonal juga tapi nombor dia semua sama.
Okey, tak kisahlah nombor dia negatif 2 ke, nombor dia 4 ke, nombor dia 6 ke, tapi diagonal dia boleh diskalarkan. Boleh difaktorkan. Kita panggil dia skalar matrix. Jadi untuk latihan, soalan nombor 1 dan 2 sebenarnya dah boleh buat. Latihan nombor 1 dan nombor 2 tu dah boleh buat. Kita boleh tengok kat sini self practice 3 nombor 1 dan nombor 2 ni. Jadi sama je teori dia, kita kena tahu size matrix ni apa, kita kena cari nilai-nilai setiap row dan kolom tu bagi setiap matrix. Kita ada sedikit operation, kita juga kena transposekan matrix tersebut dan kita kena nyatakan dia punya bentuk lah, bentuk matrix tu, ciri-ciri matrix tu. Okay, so soalan satu ni memang merangkumi example 1 dan 2 lah. Memang banyak sangat pengetahuan kat sini. Okay, dan question nombor 2 ni adalah sama je macam question nombor 1, cumanya dia soalan yang berbeza lah, soalan lain. Kalau kita tengok kat sini nombor ni, kalau kita tengok kat sini lah, nombor 2 saya nak go through nombor 2 sebab nombor 1 ni senang. So nombor 2 ni saya nak try terangkan lah sebelum kita pergi kepada example yang baru. Okay. So kita tengok example soalan nombor 2 ni macam mana nak solutionkan, nak selesaikan. Okay. So kita tengok soalan nombor 2 ni dia bagi matrix P, dia bagi matrix Q, dia bagi matrix R dan S. Dia bagi 4 matrix. Ni nama dia nama matrix tu. Dan kita ada apa ni? Inilah semuanya adalah 3 darab 3 punya bentuk ni 3 darab 3, 3 darab 3, 3 darab 3, 3 darab 3 semua 3 darab 3. Cuma soalan ni dia tak minta size, dia cuma minta jenis ataupun ciri-ciri matrix ni macam mana. Jadi kita kena nyatakan matrix ni matrix yang macam mana. Okey. So kita tengok P ni apa. Okey, P ni apa? So kalau kita tengok matrix ni biasanya kita akan fokus kepada diagonal. Okey, kita akan fokus kepada diagonal. Diagonal semua kosong. Okey, diagonal dia semua kosong dan nombor berselang ni, nombor yang berselang-seli macam ni. Okey, nombor 2 dengan nombor negatif 2. Okey, dia adalah simetrik. Tapi simetrik dalam bentuk yang negatif simetri yang berkadar songsang. Okey, berkadar songsang di mana positif jadi negatif ataupun awak boleh cakap negatif jadi positif. Dia boleh jadi macam itulah. Cumanya nombor dia sama. Okey, nombor dia sama. Kalau nombor sini nombor 2, selang dia adalah 2 juga, cumanya yang bezakan dia adalah simbol negatif atau positif. Ini kita panggil dia sebagai skew symmetric. Okey, skew symmetric. Ini matrix dia lah, ciri-ciri dia. Senang sahaja. Okay, next. Q dia pula. Kita tengok Q ni apa pula? 1, 3, negatif 1. Lepas tu dia punya diagonal ni nombor bebas. Diagonal dia ni semua nombor bebas. Jadi kita tak boleh cakap dia simetrik. Kita tak boleh cakap dia skew simetrik. Kita juga tak boleh cakap dia adalah diagonal matrix. Sebab diagonal matrix mestilah semua kosong. Tapi dekat bawah ni ada nombor. Macam mana kalau bawah dia ada nombor? Bentuk bawah ni ada 3 nombor kat sini. Ada 3, ada 6, ada negatif 2. So kalau lihat notes tadi. Okay. Kalau notes ni dia ada nyatakan kalau ada matrix yang macam tu. Okay. Kalau kita lihat matrix M. Okay, lihat matrix M ni. Bawah dia tak ada nombor. Bawah dia tak ada nombor. Yang ada nombor pada atas sahaja. Okay, atas sahaja kita panggil dia upper triangular matrix. Diagonal nombor bebas. Diagonal nombor bebas. Cumanya kalau lepas diagonal nombor bebas ni, atas dia ada nombor, kita panggil dia upper. Upper adalah atas. Upper adalah atas. Triangular bentuk dia adalah segitiga, di mana dia bentuk dia bentuk segitiga lah macam ni. 6, 8 dengan negatif 10 ni bentuk segitiga. Kalau matrix N ni, dia sama.
diagonal dia nombor bebas. Okey, cumanya bawah dia ada nombor. Okey, bawah dia ada nombor, kita panggil dia lower triangular matrix. Nah, jadi untuk soalan ni, bawah dia bentuk dia macam segitiga dan dia ada nombor, kita panggil dia adalah lower triangular matrix. Ini adalah ciri-ciri matrix yang betul. Tapi tak boleh kita cakap square matrix sebabnya dia nak apa ni, priority. Dia nak priority di mana kita kena tahu dulu siapa sebenarnya matrix ni. Okey, ciri utama dia. Ni adalah ciri utama dia. Walaupun square matrix tu betul, tapi kita nak ciri utama tu. Kita nak yang paling kuat. Yang paling kuat nama yang paling kuat, gelaran yang paling kuat. So lower triangular matrix ni gelaran dia lebih kuat lah daripada square matrix tu. Okey. Jadi square matrix ni tak sesuai, gelaran dia tak sesuai. Square matrix ni adalah untuk sesuatu matrix yang biasa sahaja. Matrix yang tak ada apa-apa ciri selain daripada semua ni lah. Contohnya awak boleh cakap nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ni contohnya square matrix. Nombor yang tak ada apa-apa pun. Maksudnya tak ada apa-apa ciri selain daripada yang lower triangular dengan upper triangular tu, semuanya adalah square matrix. Ni kita panggil dia square matrix. Sebab dia adalah nombor yang tak tahu apa-apa ciri. Kita panggil dia square matrix. Contohnya kat sini A, B, C, D pun square matrix. Sebab kita tak tahu apa-apa ciri dia. Dia tak tahu pun dia ni identity ke, kita tak tahu pun dia ni null matrix ke, kita tak tahu. Jadi kita gelarkan dia sebagai square matrix. Macam tu boleh. Ataupun kalau nak gelarkan dia sebagai real matrix pun boleh. Real matrix dia adalah sesuatu yang semuanya nombor. Tak ada pun E, tak ada pun I. Okey, ni adalah real matrix. Ataupun square matrix. Square matrix sesuai. Square matrix cantik. Ayat dia cantik lah. Dua-dua ni betul. Okey. Jadi untuk tengok soalan ni, sambung lagi dengan R. So R kita tengok. Okey, R. Diagonal dia semua satu. Kita fokus dulu kat diagonal. Diagonal dia nombor yang sama, satu. Adakah beza dia skalar dengan identity? So kita tengok apa beza dia dengan skalar dan identity. So kalau skalar, skalar tu adalah nombor lain, nombor selain satu. Nombor selain satu. Dan kalau identity, nombor dia semuanya nombor satu. Ini kita panggil dia identity. Semua dia nombor satu. Tak kisahlah matrix dia 2 darab 2 ke, 3 darab 3 ke, 4 darab 4 ke. Yang penting diagonal dia kalau semua satu, kita panggil dia identity. Tapi kalau nombor dia nombor lain, contohnya nombor lain tapi semua sama. Contohnya nombor negatif 2 semua sama. Ataupun nombor 3, semua nombor 3 dekat diagonal ni. Kita panggil dia scalar matrix. Cumanya kat sini dia adalah nombor 1, kita panggil dia adalah identity. Identity matrix. Okay. S. Okay, S ni mungkin awak boleh katakan square matrix. Mungkin. Mungkin awak boleh cakap square matrix, betul. Okay. Tapi actually kalau awak perasan, semua nombor dalam square matrix ni, okay, nombor 5, nombor 50, nombor negatif 5, nombor 35 semua ni adalah sifir 5. Nampak? Semua ni boleh dibahagikan dengan 5. Semua ni kita boleh divide by 5. Okay? Kita boleh faktorkan dia dengan 5. Senang cerita awak boleh keluarkan dia lah. Awak boleh jadikan dia macam ni. Sekejap. Okay, S tu awak boleh keluarkan dia jadi 5. Awak faktorkan dia. So ni dia akan jadi 1, ni akan jadi 10, ni akan jadi 1, negatif 1, 3, 5, negatif 1, 9 dan 7. Ni kita bahagikan dia. 35 bahagi 5 dapat 7, 45 bahagi 5 dapat 9. Jadi yang ni bila kita boleh faktorkan dia, okey, nombor depan ni, ni nombor 5 ni,
kita panggil dia skalar. Okay, so jawapan dekat sini adalah scalar matrix sebab dia boleh faktorkan. Dia sama je macam yang tadi kita cerita pasal diagonal matrix tu. Diagonal matrix tu kan negatif 2, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 2 kan? Ini yang tadi kat sini sebenarnya kita boleh faktorkan dia dengan negatif 2. Maksud dia negatif 2 ni kita boleh bahagi dengan negatif 2. Kita boleh buat dia macam ni. Kita boleh keluarkan dia, dia dapat negatif 2 kat sini negatif 2. So kat sini dia akan jadi 1 lah. Sebab negatif 2 bahagi negatif 2 dapat 1. Semua ni boleh bahagi dengan negatif 2. Kosong bahagi negatif 2 dapat kosong lah. Itu maksud dia. Okay, ni adalah skala. Ni kita panggil dia skala. So senang cerita, semua kalau boleh bahagi dengan negatif 2, maksudnya dia adalah skala. Diagonal pun sama. Tapi ingatlah, kalau nombor kosong ni nombor dia nombor 1, contohnya kat sini, saya letak dia nombor lain. Ni saya ambil balik. Contoh kat sini, kalau nombor yang kosong ni saya ubah dengan nombor 1, okay, contohnya sini nombor 1, ni nombor 3. Contoh nombor dia. Kita tak boleh faktorkan dia. Okay, kita tak boleh faktorkan dia. Dia bukan skala, dia adalah square matrix. Okay, yang ni kita boleh katakan dia square matrix. Sebab apa? Sebab dia tak boleh faktorkan semua ni dengan negatif 2. Tak boleh. Sebab nombor 3 tak boleh bahagi dengan negatif 2. Nombor 1 tak boleh bahagi dengan negatif 2. So tak boleh lah. Ni adalah square matrix. Itu beza dia. Okay, yang kosong ni sebenarnya dia tak boleh buat apa-apa operation sebenarnya. Dia tak boleh bahagi. Dia tak boleh darab. Okay. So yang sebenarnya kalau awak lihat, kosong ni sebenarnya dia tak ada function apa-apa pun. Function dia pada diagonal sahaja. Sebab tu dia boleh skalarkan negatif 2. Macam ni, nombor 5 ni, dia boleh skalarkan untuk semua function, semua nombor dalam ni. Sebab semua dalam ni bukannya nombor kosong kan. Jadi dia boleh skalarkan lah. Tapi kalau selain daripada nombor kosong tu, kita tak boleh. Kita tak boleh faktorkan dia. 1 tak boleh bahagi dengan 2, 3 pun tak boleh bahagi dengan 2. So tak boleh. Dia adalah square matrix sahaja. Dia bukan juga simetri sebab 1 tak sama dengan 3. Bukan. Jadi kita panggil dia square matrix sahaja. Okay, faham dia bukan diagonal sebab diagonal tu untuk yang apabila semua ni kosong dan nombor diagonal dia berbeza-beza. Itu kita panggil diagonal. Beza sangat. Ciri-ciri dia sangat banyak. Kena try buat latihan. Nanti kod-kod lain kalau kita buat penambahan matrix ke, penolakan matrix ke, try lah buat. Ini apa? Matrix apa? Square matrix ke apa? Okay? Ini ciri-ciri dia. Banyak sangat bentuk yang kita tak jumpa lagi. Okay. Cukup untuk cerita pasal ciri-ciri tu, yang tu teori sahaja. Jadi kalau kita transposkan P, apa itu P transpose? Okay, P transpose ni adalah kita tunggang terbalik dia punya row and column. Kalau kat sini kita ada row dia ada 3, column dia ada 3, kita tukar terbalik lah. Kita baca dia, kalau ni kita ambil secara column, kita tulis secara row. Kita tulis secara melintang. Kalau kita tulis secara kalau kita baca secara menegak, kita tulis secara melintang. Kita cuma tukar terbalik sahaja. So contoh kat sini, kita baca 072 072 ni kita baca, so kita tulis kat sini 072. Kita tulis secara melintang. Ini kita panggil dia transpose. Okay. And then negatif 7, 0, negatif 4. Itulah negatif 4. And then negatif 2, 4 dan 0. Okay. Ini ada definisi dia. Okay. Ini ada definisi dia. Kalau skew simetrik, okay, kalau skew simetrik,
dia transpose, dia akan dapat skew simetrik terbalik. Skew simetrik sama dengan skew simetrik transpose. Maksudnya kalau awak try transposekan dia, dia still lagi dalam bentuk skew simetrik. Tengok diagonal dia kosong. Dia punya kedudukan dia berubah. 7 negatif tadi ke atas tiba-tiba jadi bawah. Dia cuma tukar tempat je. Yang penting bentuk dia adalah sama, skew simetrik. Okey, bentuk ciri-ciri dia still sama, tak berubah. Skew simetrik. Okey. Apa lagi inilah formula yang awak boleh aplikasikan. Kalau awak transposekan skew simetrik, awak akan dapatkan skew simetrik terbalik. Kalau transposekan identity RT, kalau kita transposekan RT, kita tukar tempat ya. Kita baca dia macam tadilah. Kalau kita baca kolom, kita tulis dia secara row 100 010 010 001. Bacaan dia cuma tukar terbalik dan bentuk dia akan dapat identiti terbalik semula. So maksudnya kita boleh aplikasikan formula kalau identiti ditransposkan, dia dapat identiti terbalik. Kalau skew simetrik itu ditransposkan, dia boleh dapat skew simetrik terbalik. Jadi itu shortcut kalau untuk kefahaman. Untuk kefahaman dia ada shortcut dia. So ini adalah dua sahaja yang kita boleh aplikasikan dalam untuk transpose. Apa jadi kalau kita transposkan Q? Apa jadi kalau kita transposkan Q? Kalau kita transposkan Q, okey. Kalau kita transposkan Q, Q kan tadi kan lower lower triangular. Kalau kita transpose dia akan jadi upper. Okey, dia akan jadi upper. Upper triangular matrix. Macam ni -6 -2 -1. Nampak tak? Dia akan jadi upper dekat atas. Dia akan berubahlah. Lower triangular matrix kalau transposekan dia akan jadi upper triangular matrix. Dia akan berubah songsang. Cumanya kedudukan nombor dia berlainan lah. Okey. Swipe sahaja. Kita macam swipekan dia punya simetrik tu. Okey, awak boleh aplikasikan formula ni. Okey, senang saja. Okey, dan itu ada banyak lagi lah formula yang awak boleh aplikasikan. Alright, yang ni tak ada dalam soalan, so biarkan. Itulah contoh soalan nombor 2. Sekejap je kalau kita buat pun sekejap je dapat. Sama jugalah kalau try buat soalan nombor 1 tu. Okey, kalau kita try buat soalan nombor 1 tu. Ni soalan ni walaupun ada 5 soalan, tapi kalau buat dia sekejap je, tak lama pun. Sebab transpose ni senang. Kemudian nyatakan jenis dia pun senang. Dan kira-kira semua ni pun senang tak ada masalah, sekejap je boleh buat. Ini soalan 3 pun satu soalan, and then soalan 4 ni ada 4 soalan. Yang 4 ni lama sikit lah sebabnya dia ada operation tambah dengan darab kan. Okay, jadi hari ni kita akan belajar masuk kepada example 3. Ni kita panggil dia equations. Simple equation of matrix. Okay, persamaan simple untuk matrix. Okay, so kita lihat soalan ni. Okey, dengan menggunakan matriks yang diberi, kita ada A, kita ada B, kita ada matriks A, kita ada matriks B. Kemudian dibagi persamaan di mana A sama dengan B. Okey, di mana matriks A ni sama dengan matriks B. Kita bandingkan dia. Kita letakkan 1 X Y tolak 2 4 2 3 5 1 0 ni matriks A. Okey,
Ni matrix A. Samakan dengan matrix B. Dia letak dia punya kedudukan je. And then kalau kita tengok kat sini, kita cuma keluarkan dia punya apa panggil? Matrix IJ tu. Faham tak matrix IJ tu apa? Matrix IJ tu adalah row and column yang sama. Contohnya kalau sini row pertama, kolom pertama, dia mestilah sama dengan matrix yang lagi satu tu pada row pertama dan kolom yang pertama. Jadi satu mestilah sama dengan satu. Okey, 4 mestilah sama dengan 4. Dia maksudnya macam tu. 5 mestilah sama dengan 5. Jadi kita membandingkan row and column yang sama. Jadi kita keluarkan. Kita keluarkan X sama dengan 6. Dapatlah, betul. Okey, X sama dengan 6 dan dia nak cari nilai Y. So Y tolak 2 ni sama dengan 10. Okey. So Y tolak 2 sama dengan 10 dan cari nilai Y. Y adalah 12 ataupun 10 tambah 2 adalah 12. Ini kita buat equation, simple equation senang sahaja. Itu sahaja simple equation. Belum lagi sistem linear equation. Kalau sistem linear equation yang tu kena guna Cramer dan ataupun Gauss. Jadi ada besar sikit lah. Dia punya solution dia lagi besar. Tapi ini solution yang untuk matrix A sama dengan matrix B. Kita bandingkan A dan B sahaja. Senang Cumanya kalau kita lihat soalan yang saya bagi tu, dia saya letaklah matrix A, B, C dia ada 3 matrix. Ada matrix A, ada matrix B, ada matrix C. So yang ni try tambahkan dulu and then baru bandingkan. Okey, try tambahkan dulu jawapan dia, lepas tu baru bandingkan baru boleh buat lah. Ataupun tak nak tambah dulu pun tak apa. Awak boleh just try X sama dengan 9 tambah 3. So dapatlah jawapan dia sebab dekat tengah ni macam susah nak ambil. So ambil lah dekat atas ni. Ambil atas dengan bawah ni cukup. Okey, senang. Jawapan dia sangat senang. Okey. Itu example 3. Membandingkan antara matrix yang pertama dan matrix kedua. Okey. Jadi hari ni kita ada sedikit aktiviti. Okay, aktivitinya adalah semua kena sediakan kertas dan alat tulis. So, apa yang nak kena buat hari ini adalah buat soalan nombor 3 tu. Okay, buat soalan nombor 3 tu tulis dekat kertas jawapan dia. Kalau ada solution lagi baguslah, lepas tu snap Sekejap, sementara tu saya nak edit Padlet ni. Kita tuliskan dia sebagai Mathematics in Engineering. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini kita ada, saya ada letakkan link Padlet ni. Sekejap saya refresh lah. Okay, itulah. Saya dah letakkan link Padlet. Nanti uploadkan tu macam mana nak upload. So, biasa kan kalau korang guna phone, ambil gambar kan. Tekan gambar plus ni ataupun apa-apa pun. Nanti dia ada macam ni keluar. So, upload sahaja gambar ataupun file ni gambar, take foto gambar. Kalau ni file. Nak tulis, tulislah apa-apa pun. Tapi kalau tak nak, tak apa. Login guna email siswa sebab nanti dia akan auto detect nama Contohnya kalau kita post kat sini, hi. So nanti kalau kita publish nanti dia akan keluar terus nama. So senang nak baca. Padlet ni bagus sebab kita boleh tahu jawapan orang lain. Jadi kita boleh semak sama-sama. Okay. Dan benda ni solid takkan hilang. So soalan dia, ni soalan dia. Soalan nombor 3 sahaja
Sekejap. Okey. Mana WhatsApp? Okey ni. Siap. Soalan. Soalan nombor 3 je kan ya? Nombor 3 je. Okey, dah pukul 11.35. Sebab soalan ni memang kena buat pantas sebab kalau buat lambat-lambat nanti masa exam memang tak sempat. Okey. Soalan dah nak upload. Tak apa tak apa. Yang mana tengah buat tu upload terus. Sebab memang kena buat pantas. Okey, kita tengok jap. Siapa yang dah submit? Okey, ada seorang. Okey, good. Saya tunggu yang lain
Okay, yang mana belum upload tak apa, kita bincang dulu, discuss. Okay, kita tengok soalan ni. Cari nilai X dan Y, okay. 9 tambah 3, X sama dengan 9 tambah 3 dapat 12, Y sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 5. Okay, macam mana Fikri buat? Okay, dia buat macam ni Ni soalan dia. Kita tengok kat sini macam mana Fikri buat tu. Dia terus ambil kat sini row pertama, kolom pertama untuk matrix A. Kemudian dia bandingkan dengan matrix B tambah C. Dia bandingkan matrix B tambah C tu. So kita pun tengok kat sini, kita highlightkan dia 9 tambah 3. Jadi kita boleh tuliskan X sama dengan 9 tambah 3. So jawapan dia betul 12. Kemudian sama juga untuk Y, dia ambil yang bawah. Untuk row ketiga, kolom ketiga, row ketiga, kolom ketiga. So kita ambil pada semua matrix row ketiga, kolom ketiga. So Y sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 5. Boleh buat macam ni. Itu jawapan Fikri. Tengok jawapan lagi. Okay, ni dia ambil yang tengah pula lah. Okay, good. Sama je. Boleh, tak ada masalah. X sama dengan 9 tambah 3. Okay, sama dapat 12. Kemudian ambil yang tengah sebab apa kita ambil tengah? Sebab dah dapat nilai X. Jadi boleh gantilah, boleh, tak ada masalah. So kalau X dah ada tak apa. Kalau X tak ada lagi ataupun Y tak ada lagi, tak boleh ambil yang tengah. Maksudnya at least kena ada salah satu nilai. Jadi kalau X tu dah ada, so boleh gantilah X tu dengan 12. So kat sini 12 tolak Y. Okay, 12 tolak Y sama dengan 7 tambah 0. Cuma kat sini equation dia equation dia boleh je terus buat ni lah. 12 tolak Y sama dengan 7. Dia dapat macam tu lah dan dia ubah. Sekejap, saya try buat kat sini. Okay, ambil kat sini sekejap. Okay, tengok kat sini X tolak Y sama dengan 7. Okay. Kemudian nak cari nilai Y sebab X tu kita dah tahu kan. X tu adalah berapa? X tu adalah 12. Okay, 12. Okay, negatif Y tak tahu. Sama dengan 7. Sebab 7 tambah 0, 7 kan. Cari nilai Y ni. So negatif Y sama dengan 7 tolak 12. Boleh buat macam ni. So Y sama dengan negatif 5. So Y adalah 5 lah. Negatif boleh potong, boleh cancel, dapat 5. Dia panjang sikit Ini equation yang betul lah. Penyiraan yang betul. Yang ni boleh, tak ada masalah. Jawapan betul. Cumanya 12 tolak 7 ni kita ambil kat sini. Cumanya dah terus tukar. Dah terus tukarkan dia punya shortcut. Dah betul dah. Cuma terus shortcut kat situ. Maksudnya terus blind spot kat situ. Kita try buat X tolak 7 sama dengan Y. Dia blind spot kat situ. Dia buat macam ni. So dia terus blind spot, dia dapat 5 terus. Betul lah tu. Tak ada masalah. Maksudnya terus pindahkan Y ke kanan. Ni kita panggil dia blind spot. Jawapan betul. Cumanya kalau orang lain tengok, dia tak tahu macam mana kita buat kan. Ni kita panggil dia blind spot. Tapi betul tak ada masalah. Okay, ni pun ambil balik Y sama dengan 5. Tak ada masalah. Dia buat sekali je. Okay, buat sekali je. Alright. Ada lagi tak? Tak ada. Okay. Yang mana belum hantar tu nanti hantar. Okay, itu sahaja pengiraan untuk equation, simple equation. Okay, sekejap. Saya letak kat sini. Okay, sekarang kita akan masuk yang seterusnya. Pembelajaran untuk example yang seterusnya. Yang ni banyak sikit lah. Ada 2 example. Ada example 4, 5, 6. 6. Ada 3. Sekejap Ada example 4, ada example 5 dan example 6. So kita kena rushing sikit yang ni.
Okay, yang ni saya ajar je, dah tak ada apa-apa aktiviti sangat. So yang ni kena kembali fokus kepada kelas. Okay, sekejap. Okay, ni matrix dia. Example 4. Okay, ni apa? Ini soalan dia, kirakan A tambah B. Okay, so kita try tengok. Sebelum tambah tu kita tengok dulu size dia. Sama tak? Ni kita nak check. Okay, size dekat sini kita tengok dia adalah dua baris ataupun 2 row kali dengan 4 kolom. Okay, 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Dekat sini pun sama, 2 kali 4. Bila kita tengok addition atau subtraction, kalau size dia sama, maksudnya dia adalah valid. Maksudnya boleh ditambahkan atau boleh ditolakkan. Baru kita jalankan jalan kerja dia. So kita gantilah A tu apa. Kita gantikan A dia adalah 1, 0, negatif 2, 4, 3, 5, 8, 1. Okay, B dia tambahkan. Kita terus gantikan dia. B tu berapa? 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7, 0, negatif 2. Untuk masa yang singkat, kita terus bagi jawapan. Okay, terus kirakan. Macam tadilah kita kirakan dia punya row and column dia mestilah yang sama. Kita bandingkan yang sama row and column. Kalau 1 adalah row dia 1, kolom 1, 4 juga mestilah row 1, kolom 1. Mestilah kedudukan yang sama. Okay, so 1 campur 4 dapat 5. Terus tulis jawapan. Tak perlu tulis operasi tambah dan tolak sebagainya lah. Ni kalau nak cepat. Okay, sebab markah diambil terus dari jawapan. Cumanya nanti multiplication tu kena buat, kalau ada multiplication punya tajuk, yang itu je kena buat jalan kerja. Yang addition dengan subtraction jawapan sahaja. So, kalau nak faham lagi, boleh extend dia. Boleh extend dia. Kita tuliskan dia seperti 1 tambah 4. Kita extend dia supaya lebih faham. Tapi kalau lebih masa lah, kalau ada masa banyak, boleh buat. So, biasanya bila kita exam soalan matrix ni selalu makan masa banyak. Jadi, kalau boleh seeloknya kita nak jimat masa. Okay, so ini negatif 2 tambah 6. Kemudian 3 tambah 8. Okey, 3 tambah 8. Kemudian 8 tambah 0. Ni kalau nak tahulah macam mana dia punya proses kan. Okey, so 0 tambah 1 dapat 1. So kita try tulis 0 tambah 1. 4 tambah negatif 3. Okey, kemudian 5 tambah negatif 7. Dan 1 tambah negatif 2. Yang ni rasanya basic semua ni tahulah. Cumanya saya nasihatkan kena buat cepat sebab biasanya test ni selalu tak cukup masa. Okay, so kita kira jawapan dia 1 tambah 4 dapat 5. Negatif 2 tambah 6. Tekan kalkulator kalau tak tahu so dapat 4 sebab 6 tolak 2, 4. So negatif 2 tambah 6 dapat 4. 3 tambah 8 dapat 11. Okay, 8 tambah 0 dapat 8. 0 tambah 1 dapat 1. 4 tolak 3 dapat 1. 5 tolak 7 dapat negatif 2. 1 tolak 2 dapat negatif 1. Okay, ini kira tekan kalkulator sahaja. Alright. Ini adalah penambahan bagi matrix yang valid. Okay, matrix yang valid, yang sah. Yang sah tu maksudnya kalau size-nya sama. Okay. Jadi kalau ni saya buat catatan. Jika size matrix sama, okay, maka kita boleh tambah. Kita boleh tambah atau tolak.
Ini untuk operation tambah atau tolak sahaja. Okey, matriks yang sama saiz untuk tambah atau tolak sahaja. Kalau multiplication nanti cerita dia lain dia tak sama multiplication dia bukan saiz yang sama. Saiz dia mestilah berkadar songsang baru boleh multiplication. Kalau yang ni saiz matriks tu sama baru kita boleh lakukan operasi tambah atau operasi tolak. Kalau tak, kita tulis cannot be added ataupun cannot be subtracted. Contoh kat sini kalau lihat matrix C ni, okay, matrix C ni ada 2 baris dan 3 kolom. Okay, 2 row, 3 kolom. So 2 kali 3 lah. Mana sama kat sini. Jadi bila soalan tanya B tambah C, tulis jawapan dia cannot be subtracted ataupun cannot be added. Added untuk tambah lah. Kalau tolak untuk subtracted. Jadi dalam notes ni ada bagi tahu A tambah B tambah C. A tambah B tadi jawapan. Ni jawapan dia 5, 4, 11, 8. 1, 1, negatif 2, 1 ni kan. Itu jawapan A tambah B. Tapi bila nak tambah C je tak boleh. Sangkut. Sebab tu kita terus tuliskan cannot be added. Tak perlu pun kita tunjukkan yang kita kira A tambah B ni. Tak perlu. Terus dia cakap cannot be added. Sebab kita tahu dah B tak boleh tambah C. Okay, ataupun A tambah B ni hasil jawapan dia tak boleh tambah dengan C. So jawapan yang paling tepat adalah cannot be added. Sama juga kalau tolak cannot be subtracted. Okay, kalau tolak tak boleh, kita cakap cannot be subtracted ataupun not exist ataupun tak wujud tak wujud. Not exist. Tapi kalau B tolak dengan A bolehlah sebabnya matrix dia sama saiz ataupun A tolak B pun boleh. Jadi kalau soalan C ni B tolak A ni kita try buat. Okey, sekejap saya padam yang ni. Okey. Kalau B tolak A, ambil balik matrix B tadi, ni matrix B. Okey, kemudian tolakkan dengan A. Tolak dengan A. Tak boleh ambil pula. Okey, terpaksa ambil di sini. Okey, betul padam. Okey. Ni matrix B tolak A Ni saya nyatakan dululah takut pening. Ni B, ni A. Okay, next kita nak tulis jawapan dia, kita teruslah kira calculate 4 tolak 1 berapa. Tapi kalau rajin, try lah tulis operation dia macam mana 4 tolak 1 macam ni. Kalau rajin lah. 1 tolak 0. Kemudian 6 tolak dengan negatif 2. Kalau macam ni hati-hati sebabnya kalau kita tengok nombor 6 ni, kita tolakkan dengan nombor negatif. Okay, kita tolak dengan nombor negatif. So, kena letak kurungan. Supaya takut cuai. Jadi, kena letak kurungan lah. Kemudian, negatif 3 tolak 4. Okay, yang ni tak perlu kurungan pun. Sebab yang ni dia asing negatif dia asing. Kemudian, 8 tolak 3. Negatif 7 tolak 5. 0 tolak 8 dan negatif 2 tolak 1 Ini kita kalau rajin tulis. And then kiralah 4 tolak 1 dapat 3, 1 tolak 0 dapat 1. Ni negatif dengan negatif ni tahulah positif kan. So 6 tambah 2 adalah 8. Okay, sebab negatif jumpa negatif kan positif. Dia jadi tambah lah. Dia jadi plus. Negatif 3 tolak 4 dapat negatif 7. 8 tolak 3, 5. Negatif 12 kat sini. Negatif 8 dan negatif 3. Tekan je calculator kalau keliru. Ni subtracted Kita panggil dia subtracted. Tolak matrix yang melibatkan tolak. Penolakan matrix. Jadi ni valid bentuk dia adalah valid. Valid Sah bentuk yang sah. Kalau bentuk dia tak sah,
kita cakap cannot be subtracted ataupun cannot be added ataupun not exist. Sebab jawapan dia tak wujud. Ini jawapan dia wujud, buktikan jawapan dia. Okay, itu berkenaan dengan example 4. Ini saya nak habiskan awal lah sebabnya tak banyak pun satu topik dia. Sekejap je. Okay. Next example, example 5. Yang ini kita panggil dia multiplication by skala. Multiplication by skala yang melibatkan operation tambah atau tolak. Okay. Ini panjang sikit dalam kerja dia. Okay, example 5. Dia bagi matriks A, B dan C. Kemudian kita kena kira jawapan untuk A, B, 3B. Okay. Untuk soalan macam ni, kita panggil dia adalah multiplication by scalar. Okay, ini adalah pendaraban melibatkan skala. Multiplication by skala. Sebab tadi kita dah masuk kepada skala matriks kan. Jadi skala matriks tu dia tulis macam ni lah. 3B, negatif apa B kan. Macam itulah. So kalau dia bagi macam ni, kita letaklah matriks B kat depan. Macam ni, matriks B 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7, 0 dan negatif 2. Kemudian kita tulis nombor 3 kat depan matriks tu. Rapat-rapat. Okey, kita tulis rapat-rapat sebagai scalar matrix. Nah, ni kita panggil dia scalar matrix. Kan? Tadi kan dah belajar scalar matrix. Okey. Kemudian yang kita belajar tadi yang masa teori example 2 tu, kita belajar scalar matrix, kita faktorkan, kita bahagikan kan. Sekarang kita nak masuk dalam. Maksudnya bila kita masuk dalam dia akan jadi darab. Kalau dia keluar daripada dalam tu, dia akan jadi bahagi. Itu kita panggil dia scalar matrix. Jadi, saya buat operation kat sini. 3 kali 4. Okay, 3 kali 4. Ini 3 kali 1. 3 kali 6. 3 kali dengan negatif 3. 3 kali 8. 3 kali negatif 7, 3 kali 0, 3 kali negatif 2. Ini kita panggil dia multiplication by scalar. Yang ini tak apa. Maksud dia kalau apa-apa pun size tak penting. Okay, yang ni size tak penting sebab dia cuma darabkan skala tu sahaja. Dia darabkan dengan dia darabkan dengan skala tu sahaja. Skala 3 So nanti jawapan dia akan dapat jawapan darab lah. 4 darab 3 dapat 12. Okey, 3 kali 1 dapat 3. 3 kali 6 dapat 18 dan sebagainya. Yang ini boleh kira menggunakan kalkulator. Okey. So ini adalah jawapan dia. Multiplication by scalar. Kalau dia tanya apa ni?
matrix apakah ini? Jenis apakah ini? Kita panggil dia scalar matrix. Ni scalar matrix Sebab kalau kita tengok balik, nombor yang semua dalam matrix ni kita boleh bahagikan dengan 3. Kita boleh faktorkan dengan 3. So, itu kita panggil scalar matrix. Sebab tu saya cakap tadi, kosong ni dia sebenarnya boleh je faktorkan dengan 3 tu sebab dia tak ada apa-apa operation, dia tak ada apa-apa function pun. Okay, sebab tu kosong ni jangan risau, kosong ni tak payah guna pun. Jadi kan matrix yang tadi tu, yang masa kita belajar skala matrix tu, kan ada negatif 2, negatif 2, negatif 2 kan? Yang lain semua ni kosong. Diorang yang kosong ni tak ada function pun sebenarnya. Okay, yang kosong ni tak ada function pun. Jadi abaikan dia. Ambil nombor ni, adakah dia boleh difaktorkan? Dia dapat dari negatif 2 kan? So kita panggil dia skala matrix. Okay, so ingat, kalau ada nombor kosong ni, kita anggap dia sebagai tak ada apa-apa function untuk skala matrix. Kalau dia darab ke, dibahagi ke, dia still lagi kosong. Okay, function ni tak berguna sangat lah. Okay, ini berkenaan dengan satu matrix sahaja. Okay, satu matrix sahaja. Ingat ya, skala matrix ni, kalau kita darabkan dengan skala, size matrix dia still sama. Okay, kalau size dia kat sini adalah 2 kali 4, jadi size dekat sini pun 2 kali 4 juga. Dia tidak berubah. Still sama Okay. Ingat ya, skala matrix ni size dia tidak berubah. Mesti sama. Okay, next. Ni panjang sikit ni. 2A tolak 4C. Yang ini macam mana nak tahu dia boleh tolak atau tambah? Tengok A dengan C, adakah saiz dia sama? Okay, tengok A dan C adakah saiz dia sama? A, C. A ni ada 4 baris ataupun 4 row. Dia ada 2 kolom. Ni bersama 4 row, 2 kolom. So samalah saiz dia boleh ditolakkan. Okay, boleh ditolakkan walaupun ada skalar. Okay, jadi kita terus je kira jawapan dia. Terus letakkan skala dekat depan siap-siap. Saya letak warna hijau. Okay, hijau nombor 2. Matrix A dia apa? Matrix A dia kita letak kat sini. Sekejap. Okay, ni matrix A. Apa matrix A tadi? Sekejap. 3820. Okay, sekejap 3820. 514 negatif 1. Oops. Kemudian C dia kita akan tolakkan dengan 4C. So tolak 4C. Okay, 4 ni warna hijau. Okay. Yang ini kalau boleh, seeloknya kalau boleh jimatkan masa, jangan buat lama-lama. So kita kena terus darab nanti. Jadi tak perlulah panjang-panjang sangat jalan kerja dia. So 4C dia adalah negatif 1590. 1590. Oops. Okay. 3710. Okay, ingat saya ajar terus cepatkan darab dia. So dia akan jadi 2 kali 3 dapat 6. Terus dia kira jawapan dia. 2 kali 8 dapat 16. 2 kali 2 dapat 4. 2 kali 0 dapat 0. Okay, 2 kali 5 dapat 10. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kali negatif 1, negatif 2 lah. Okay, betul tak? 16, 4, 6, 10, 2, negatif 2. Okay, betul. Okay, and then tolakkan dengan jawapan dia. Kita kalikan dengan 4 sahaja. Ni, jangan ambil negatif dia. Kalikan dengan 4 sahaja. So 4 ni kali dengan negatif 1 dapat negatif 4.
4 kali 5 dapat 20. 4 kali 9, 36. Ni kosong. 4 kali 3, 12. Kalau tak tahu tekan kalkulator 4 kali 7 dapat 28. 4 kali 10, 40 dan 4 kali kosong, kosong. Okey. Macam ni kita dapat markah. Ni satu markah jalan kerja Kemudian kita terus bagi jawapan akhir. Ini tak perlulah kita kembangkan dia. 6 tolak negatif 4. Tulis kat sini 6 tolak negatif 4. Makan masa So kita terus kira 6 tolak negatif 4 dapat 10. 6 tolak 12 dapat negatif 6. 16 tolak 20 dapat negatif 4. Ni tekan kalkulator 2 tolak 28 negatif 26. 4 tolak 36 dapat negatif 32. 4 tolak 40 dapat negatif 36. 0 tolak 00 negatif 2 Okey. Jadi tekan kalkulator. Kalau tak tahu tekan. So tekan 6 tolak negatif 4. 10 tolak 12. 10 tolak 12. Salah kat sini. Negatif 2 Sebab tu saya nak semak. Okey, lepas tu 16 tolak 20. Negatif 4. 2 tolak 28. Negatif 26. 4 tolak 36. Dapat negatif 32. 8 tolak 3. 8 tolak 40. 8 tolak 40. Tengok banyak kat sini salah. 8 tolak 40 dapat 32 juga. Okey, macam ni. 0 tolak 0, 0. Okey, 0 negatif 2 Okey. So kat sini jawapan dia. Tengok. Kita boleh semak jawapan. Tekan je kalkulator. Okey, ni 2 markah kalau betul. So total 3 markah. Okey, 10 negatif 2, negatif 4, negatif 26. Okey, betul lah ni. Ni kita lihat soalan C kenapa cannot be added. Soalan C ni kenapa tak boleh tambah. Sebab B tak boleh tambah dengan C kita tengok dekat sini bentuk dia B tak sama dengan C. Okay, bentuk dia kat sini kalau kita lihat 2 kali 4, yang ini 4 kali 2. Tak boleh. Dia tak boleh tambah. So terus kita cakap cannot be added ataupun not exist. Okay. Jadi ada certain matrix yang kita jangan terus buat. Kita kena check dulu size. Check size dia, adakah dia sama. Kalau tak sama tak boleh tambah. Ataupun tak boleh tolak ni example berapa Example 5 Oh, okay. Dah nak habis dah. Ini example 6. Example 6 ni lama sikit saya nak ajar. Okay, yang ni pun sama. Cara dia sama je. Kalau ni cari transpose dulu. BT. Transpose Ni BT. Maksudnya B transpose. Transposekan dulu matrix B tu. Baru boleh tolak. Tadi kan kita cakap. Matrix B tak boleh tambah dengan C. Matrix B juga tak boleh tolak dengan C. Tapi kalau kita transposekan B baru boleh. Sebabnya tengok kat sini. Bila kita transposekan dia, dia akan jadi 4 kali 2. Bila kita transposekan dia, dia tukar terbalik. Dari 2 kali 4 jadi 4 kali 2 kita transpose. B sama dengan BT. Dia jadi macam itulah. Dia transposekan Bukan sama dengan equals, implies. Macam ni. Okay, kita tukarkan dia.
Bila kita transpose, baru saiz dia sama. Okey, baru kita boleh tolakkan dan skalarkan. Sebab tu kat sini dia boleh buat calculation. Okey, dia boleh buat calculation. So kita try buat Okey. Okay, B dia tadi, saya tengok kat sini lah, soalan dia kat sini. Okay, B adalah 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7, 0, negatif 2. Okay, saya transposkan dulu. Okay. Transposkan dia, tukar tempat sahaja. Tukar dia punya kedudukan row and column. Okay, so kalau kita baca dia macam ni 41 secara mendata secara menegak macam ni. So 41 tu kita akan tuliskan sebagai melintang. Okey macam ni 41. Dan sebagainya 6 negatif 3, 8 negatif 7 dan sebagainya. 0 negatif 2. Okay, ini B transpose. And then kita ada 3 B transpose. Okay, 3 B transpose tolak. Okay, 3 B transpose tolak apa tadi? 3 B transpose tolak C. Okay, 3 B transpose tolak C. Kita gantikanlah B transpose tu dengan nilai matrix tu Kita letakkan 4, 6, 8, 0, 1, negatif 3, negatif 7, negatif 2. Okay, letak 3 skalar dia. Kat sini skalar dia 3. Kemudian tolakkan dengan matrix C. Okay, tolakkan dengan matrix C. Okay, matrix C dia adalah negatif 1, 5, 9, 0, 3, 7, 10, 0. Nampak tak saiz dia sama? Okey. Kiralah macam biasa 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 3 kali 6, 18. 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 8, 24. 3 kali 7, 21. So negatif 21. 0, negatif 6. Okey. Saya tulis dulu jawapan. Okey. Kat sini tak ada apa-apa. Dia tak buat apa-apa Okey, try semak balik. 3 kali 12, 3 kali 12. 3 kali 4 dapat 12. 3 kali 1 dapat 3. 3 kali 18 dapat salah lagi. 3 kali 6 dapat 18. 3 kali negatif 3 dapat negatif 9. 3 kali 8, 24. 3 kali negatif 7, negatif 21. 3 kali 0, 0. 3 kali negatif 2, negatif 6. Alright. So tolakkan dia. 12 tolak negatif 1 dapat 13. Okey, 3 tolak 3, 0. 18 tolak 5 dapat 13. Okey, 3 tolak 3, 0. 18 tolak 5, 13. Negatif 9 tolak 7 dapat negatif 16. Okey, 24 tolak 9, 15. Negatif 21 tolak 10 dapat negatif 31. 0 tolak 0, 0. Negatif 6 tolak 0, negatif 6. Okey, itu sahajalah pengiraan dia. Pendek kan? Daripada yang notes tu, dia detail lagi. Boleh tengok notes tu, dia sangat detail. Okey, notes tu sangat detail. Sebab tu saya buat detail macam ni. Boleh tengok macam mana dia buat operation skalar dia, macam mana dia tolakkan dia. Ni semua saya detailkan.
So jawapan sama okey. So itu berkenaan dengan skala matrix. Okay. Multiplication by skala matrix. Okay, so kita lihat dulu sampai 12 suku. Okay, 12 suku kita sambung kepada example 6. Okay, dah 12 suku. So kita sambung. Yang terakhir, example 6. Yang ini multiplication matrix. Multiplication matrix. So multiplication matrix dengan multiplication skala tak sama. Okay, multiplication matrix ni sangatlah detail. Dan dia sangatlah banyak diguna pakai untuk kita buat matrix inverse dan sebagainya. Okay, yang ni kena mahir macam mana nak buat matrix multiplication matrix ni. Okay. So kita lihat dulu soalan. Yang pertama, kirakan AB. AB ni rapat maksudnya matrix A darabkan dengan matrix B. Syarat matrix untuk darab syarat darab matrix ni. Okay, saiz berkadar songsang. Okay, saiz berkadar songsang. Ataupun saya boleh tulis kat sini sekejap saya tuliskan jika kolom sama dengan kolom matrix jika kolom matrix pertama sama saiz. Okey, sama saiz dengan row matrix yang kedua. Okey, row matrix yang kedua baru boleh darab. Baru boleh darab. Maksudnya valid lah. Contoh kat sini kita letak satu contoh. Kalau matrix 2 kali 3 kemudian times saya letak dot 3 kali 5. Contoh contoh 3 kali 5 pula. 3 kali 1. Okey. Okey.
Maksudnya kat sini kita baca dia sebagai row and column. Row and column. RC, RC Di sini kita panggil dia matriks yang pertama. Di sini kita panggil matriks yang kedua. Kalau matriks yang pertama, kolom dia sama saiz. Nombor 3 kolom dia nombor 3 sama saiz dengan row yang matriks kedua ni. 3 dengan 3 ni sama. Baru kita boleh darab. Okey. Baru kita boleh darab. Kita boleh potong 3 ni sebab dia sama, kita akan dapat hasil jawapan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2 kali 1. Macam ni. Okey, dalam bentuk 2 kali 1. Jawapan dia mestilah dalam bentuk matriks 2 kali 1. Tak percaya? Kalau kita lihat kat sini, matriks AB matriks AB ni kalau kita lihat, bentuk dia adalah 2 kali 2. Okey, 2 kali 2. Matriks B ni, bentuk dia adalah 2 kali 4. Jadi, perasan tak? Nombor 2 ni sama. Okey, nombor 2 ni sama. Jadi, kalau kita potong nombor 2 ni, jawapan dia akan akhir jadi 2 kali 4. Bentuk dia adalah 2 row and 4 kolom. Kita akan dapat bentuk dia macam ni. Oops, 2, 4 panjang. 2 kali 4. Tengok jawapan ni kat sini. Tengok, 2 kali 4 panjang AB tu. 2 row and 4 kolom. Sebabnya kita potong yang sama tengah tu. Yang penting tengah tu kena sama. Kalau tak sama, dia tak valid ataupun cannot be multiplied. Ataupun not exist. Tak wujud matrix not exist. Itu contoh. So cannot be multiplied kalau dia punya tengah dia tak sama. Dia macam tadi lah, addition subtraction kan ada dia punya syarat dia kan. Kalau syarat dia sama saiz, bolehlah kita tambah atau tolak. Tapi yang ini, saiz tengah-tengah sahaja mesti sama. Okey, saiz tengah-tengah tu. Antara dua matriks. Okay, jadi sekarang ni kita try darabkan. 1, 2, 5, 1. Yang ini saya kena bagi detail. Sebab yang ini dia punya solution dia kalau silap 1 habis jawapan. Okey, habis jawapan kita. Kena ulang alik. Kalau kita perasanlah jawapan yang salah tu. Tapi kalau tak sempat habislah. Memang tak sempat. Okey, so kita lihat ni 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7, 0, negatif 2. So apabila kita darab, darab ni akan jadi lebih susah. Kita faham bentuk dia adalah 2 kali 4. So dia panjang. Dia jadi panjang lah. So ingat kat sini, kita ada matrix row and matrix column. Kita panggil dia matrix row and matrix column. Jadi, sebab tu kita potong kat sini, kita kan ada row, kita ada column. Nampak tak? Kita potong kat sini, kita dapat row and column sahaja. Okay, and then kalau kita baca kat sini, row dia kita kena baca dari segi row sahaja. Tak boleh kita baca dari segi kolom. Kalau kita baca macam ni salah. Okay, kita kena baca ikut row untuk matriks yang pertama. Sebab matriks pertama ni dipegang adalah R. Kemudian matriks kedua ni dipegang adalah kolom, di mana kita tak boleh baca dia macam ni. Siapa baca macam ni salah. Okay, kena baca dia secara kolom macam ni. Nampak tak? Bentuk dia berlawanan. Row, kolom. Row, kolom. Okey? Kena bentuk macam ni bacaan dia. So apabila kita baca dari segi macam tu, so kita akan buat pendaraban pendaraban 1 kali 4. 1 kali 4. Kemudian kita akan baca ikut row Kita akan baca ikut row tambahkan dengan 5 kali 1. Yang ini kita baca dari kolom. Dia akan baca macam tu, 5 kali 1. Okey, kena tambah sebab dia adalah hasil tambah. Yang ni jawapannya ditulis sebagai slot yang pertama. Slot kolom 1, row 1. Jawapan untuk slot yang pertama. Dia ada 4 slot. Dia ada 1 slot, 2 slot, 3 slot, 4 slot. 1 slot, 2 slot, 3 slot, 4 slot. Dia ada 4 slot jawapan. Jadi, setiap slot jawapan tu dia kena baca macam ni. 1 direct row, 1 direct column. Lepas tu pindah. Kolom by kolom. Pindah sebelah. Pindah sebelah. Pindah sebelah. Pindah sebelah. Sampai habis. Looping looping sampai habis. So kita kena buat satu-satu.
Okay. So nampak tak kat sini 1 dengan 5 ni saya letak sebagai warna hitam solid. Solid warna hitam. 1, 5 Okay. Kemudian saya tukarkan kat sini. Saya tukar kolom dia. Saya nak habiskan 6 dengan negatif 3 So ambil yang 1 tambah 5 tu solid. 1 tambah 5 ni solid. Okay. Saya letakkan macam ni lah sekejap Nak senang saya copy paste Okay. Dia letak macam ni lah. Dia punya apa? Tak muat pula Ini 1. Okay. So yang dalam ni saya letaklah nombor dia Kalau yang ni 41, yang ini 6, negatif 3. Kemudian kita pindah kolom dia, kita dapat 8 dengan negatif 7. So 8, negatif 7. Kemudian 0, negatif 2. Okey, bacaan dia macam tu. Kita tukar kolom je. Dalam bracket ni kita tukar kolom dia. Okay, yang solid tu adalah dia punya row Solid tu adalah row dia. Okay, sekarang kita tukar row pula. Pada row yang kedua ni kita tukar row dia 2, 1 pula Solid dia adalah 2 tambah 1. Okay, ni adalah solid dia Yang ni saya tukarkan dia, saya letak kat sini. Dia jadi tak muat pula. Okay, something macam ni. Yang ni saya kecilkan. Sekejap. Tak atas. Okay. Ni saya letakkan warna dia lah Ni 4, 1. Dia sama macam atas. Dia punya kolom ni sama macam atas 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7, 0 dengan negatif 2. Semua sama dengan atas. Okay, sebab kita ulang balik. Bacaan tu kita ulang balik. Kita buat ni, 1, 5 ni, kita baca 4, 1, kita baca 6, negatif 3, kita baca 8, negatif 7, kita baca 0, negatif 2. Lepas tu, kita tukar row dia, kita ulang balik kolom dia. 4, 1, 6, negatif 3, 8, negatif 7 dan 0, negatif 2. So, dia punya operation dia panjang. Sangat panjang. Okay, sangat panjang. Jadi, jalan kerja dia sangat panjang lah. Okay, so ni kira lah. 4 tambah 5 dapat 9. 4 tambah 5 dapat 9. 6 tolak 3 dapat 3. 4 tambah 5, 9. 6 tambah negatif 15. Negatif 9. Kot. 6 tolak 15. Okey, negatif 19 dan negatif 9. 8 tolak 7, 1. Salah lagi. 8 tolak 35. Negatif 27 0 tolak 10, negatif 10. Okey, 8 tambah 1, 9. 12 tolak 3, 9. Saya kecilkan sikit yang ni sebab ni mengganggu. Okey. 2 kali 0 dia mengganggu pula tadi. Okey. So yang ni berapa? 2 kali 8, 16. 16 tolak 7. So 16 tolak 7 dapat 9. Okey, 0 tolak 2 dapat negatif 2. So dia punya solution ni panjang cumanya ingat bila kita tulis jawapan kena buat solution yang sangat panjang Macam ni awak lihat, saya kira macam ni lah, awak boleh tengok notes ni
Nampak tak? 4 ni sama dengan 4 yang dalam bawah ni, dalam bracket. Okay, 4 ni sama dalam bracket. Atas bawah dia sama bracket. Atas bawah dia sama bracket, atas bawah dia sama bracket, atas bawah dia sama bracket. Di mana nombor sebelah bracket ni mestilah sama pada nombor yang sebelah dia. 1 tambah 5, 1 tambah 5, 1 tambah 5, 1 tambah 5. Dia kena buat ikut row ni. Okay, 1, 5. Row, ikut row sahaja yang sama. Kalau kolom sahaja yang sama. 4, 1, 4, 1, 6, 3, 6, 3 dan sebagainya. Dia ada teknik dia kalau nak cepat hafal. So kalau nak elak daripada hafal benda yang susah, buat latihan. Kena buat latihan. Benda ni leceh nak buat. Okay, dan BA cannot be multiplied sebabnya BA adalah bentuk yang tidak sama saiz pada tengah-tengah. Okay, kalau lihat BA ni, okay, kalau BA ni 2 kali 4, ni 2 kali 2. So kalau BA 2 kali 4 dengan 2 kali 2. 4 tak sama dengan 2. Okay, 4 dengan 2 tak sama. So tak boleh. Cannot be multiplied. Okay, kita twist sahaja. Tak boleh. Jadi ada sebab kenapa matriks BA tak boleh darab. Sebab tengah dia tak sama. So tak perlu darab. CD ni transpose. Yang ni sama je. Darabkan macam biasa. And then baru transposekan dia. Dan D transpose C transpose. Maksudnya cari dulu D transpose apa. Kemudian cari dulu C transpose apa. Baru darabkan seperti biasa. Okay, darabkan seperti biasa. Ini sama je. Okay, darab dia seperti biasa. Cuma ingat, kita ada satu lagi soalan di mana B transpose A transpose ni, kita baca macam ni. Saya nak tulis. Sekejap. Oh ya. Yeah. Ni awak perhatikan jawapan C dengan D. CD transpose, jawapan dia 7548. CD yang telah ditranspose-kan, jawapan dia adalah sama dengan D transpose C transpose. Ini formula. Okay, formula. Kena ingat Saya letakkan sini AB transpose sama dengan B transpose A transpose. Dia songsang. Dia terbalik. Yalah, transpose kan namanya songsang. Terbalik kan. So, AB sama dengan B transpose A transpose. Okay, faham tak? Dia bukannya awak boleh cakap AB transpose sama dengan A transpose B transpose. Ni salah Salah. Salah. Sebab dia takkan sama. Salah. Sebab dia bukannya awak kata A kuasa T, B kuasa T. Salah Bukan. Kita tak boleh gunakan hukum indeks. Tak boleh gunakan hukum indeks. Tak boleh sebab ini tajuk indeks. Ni tajuk matrix, bukan tajuk indeks. So yang ni hukum dia hukum yang betul. Hukum matrix yang betul. Ni hukum matrix. Saya ada banyak lagi hukum ni banyak sangat. So ingat, kalau AB transpose, jawapan dia mestilah sama dengan B transpose A transpose. Cumanya saya tak nak teruskan lagi lah sebabnya sama je cara dia yang C dengan D ni. Try tengok notes dan try buat latihan nombor 4. Nombor 4 ni sama je soalan 2A yang skala tadi, yang soalan example 5. Soalan A ni daripada example 5. Okay. Soalan B ni daripada example 6. Soalan CD ni sama je macam ni. Sama je macam ni CD kat sini Cumanya ikut soalan ni. Beza dia leceh je nak buat. Okay, itu sajalah saya nak ajar hari ni, tak nak banyak pun. Okay, sebab dah ada notes kan. Ni dia punya ni, salin. Kalau nak salin. Hukum matrix yang betul. Dan tak boleh gunakan hukum indeks untuk tahu formula yang betul.
Okey, itu saja. So good luck untuk siapa yang akan ada exam ataupun quiz ataupun test yang pada minggu ni. Jadi try buat yang terbaik untuk tajuk matrix dan tajuk log serta lagi satu tajuk equation linear kan. Ini adalah Google Form untuk attendance hari ni. Jangan lupa ambil. Okay, so kalau ada apa-apa soalan nanti boleh bagi tahu sebab sekarang ni memang rasanya semua faham kot. Okay, itu saja. Untuk linear equation tu korang boleh tanya personal lah kalau tak faham. Try tanya personal Right, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan. Thank you, Yon. Okay, thank you, Yun. Welcome.